Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Alhamdulillah sambung pula kita. Dan Maha Suci ya. Nak tengok muka surat 5. Dan Maha Suci Zat itu daripada lawan-lawannya. Ini dia panggil ataf. Ataf pada kata bersepakai. Mana dia bergantung dengan bersepakai. Maknanya tak dapat tiada daripada bersepakai. Ini bersifat zat tadi dengan tiap-tiap satu di sebelah sifat. Dan Maha Suci. Itu ataf. Maha-maha ni sangatlah no? Kan? Maha hebat, Maha adil, Maha berkuasa, maknanya sangat. Dan Maha Suci ni sangat-sangat suci. Zat itu bersih daripada lawan-lawannya. Lawan sebelah sifat tadi. Maknanya dia bersepakai dengan sebelah sifat. Dan Maha Suci tak ada di zat Allah itu daripada lawan-lawan. Artinya Maha Suci, Arti Maha Suci tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang sebelas itu padanya, pada zat Allah. Itu dia dipanggil ataf lazim kepada malzum. Bila Allah bersifat dengan sebelah sifat, maknanya Maha Suci Allah daripada segala lawan daripada sifat yang sebelas tadi. Kalau yang sebelas tadi wujud, lawannya Adam. Maha Suci Allah daripada bersifat dengan Adam. Kalau baqa', Maha Suci Allah sifat dengan fana. Ini artinya tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang sebelas itu padanya, pada zat Allah. Tak boleh ada Maha Suci. Dan tak boleh ada ni lah yang dipanggil istihalatul mustahil. Tak ada perkara-perkara tadi. Ini dipanggil istihalatul mustahil. Maha Suci zat Allah ni tidak ada di Allah segala lawan. Makna apa? Tidak ada, tak tiada, tak binasa, tak baharu, tak menyaui, dan segala tak. Ini kata Maha Suci. Kena faham elok. Maha Suci ni baru lepas saya sebut tadi. Allah ada, tak tiada. Dalilnya alam ini. Itu baru lepas. Dia kena ada dalil alam. Kalau kita kata Allah ada, bukan tiada, mana dalil? Dalil tak tahu, tak lepas lagi. Kalau kita kata Allah ada, bukan tiada, kita kata Allah ada, dalilnya alam ini, kita tidak kait, bukan tiada. Itu pun tak lepas lagi. Lepas daripada nama taklif tentang akuid ini, mana kena etika Allah mesti ada, bukan tiada, dalilnya alam ini. Allah mesti sedia, bukan baharu, dalilnya alam ini. Tak payah, senang saja. Macam sini bersepakai Allah dengan sebelah sifat. Dan Maha Suci, yang tiada lah lawan-lawannya. Yang tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang sebelas itu padanya, pada zat Allah. Dua. Yang ini hak mustahil. Dan boleh ni dipanggil jawaz. Boleh diperbuat, buat mungkin, itu dipanggil jaiz. Dan boleh ni padan, diperbuatkan mungkin dan meninggalnya mungkin. Dia boleh buat mungkin, dia boleh tinggal buat mungkin. Sebab apa boleh? Sebab apa padan? Sebab Allah ada sifat-sifat yang boleh Allah membuat mungkin dan meninggalkan buat mungkin. Jadi nak nama Tuhan, nak nama Tuhanan,
Dia mesti dia bersepakat dengan 11 sifat tadi, sifat istighna, dan mesti maha suci daripada segala lawan sifat 11 tadi, dan mesti dia boleh buat mungkin dan meninggalkan buat, dia bebas untuk buat mungkin ataupun tak buat. Apa makna? Tak wajib. Ini dia boleh buat mungkin dan boleh meninggalkan buat mungkin. Tapi tak cukup 11, nanti ada 9. Itu dia panggil iftikar nanti. Artinya, arti boleh ni dipanggil jawaz. Maha suci dia panggil istihala. Artinya tiada mesti tiap-tiap satunya, tiap-tiap satu daripada membuat dan meninggal. Tak mesti. Tiap-tiap satunya ni tiap-tiap satu daripada membuat dan meninggal. Allah membuat mungkin, tidak mesti. Allah membuat kita ni bukan wajib, dan Allah meninggalkan buat bukanlah wajib. Dia nak buat, dia buat. Dia tak mau buat, sudah. Ini dia panggil sifat harus. Mungkin ni bukan nanti kita, kan? Kita ni pun mungkin juga. Iman pun mungkin, sehat pun mungkin, kaya mungkin, kufur mungkin, kan? Semua mungkin. Bila kata Allah ni, dia boleh buat mungkin, boleh tinggal mungkin. Apa mungkin yang dia buat di kita, itu bukan wajib. Kalau dia buat iman dekat kita, iman tu mungkin, dan dia iman tu tak semestinya wajib duduk dekat kita. Bila-bila saja Allah boleh tarik, wal'iyazabillah. Kufur yang ada pada seorang tadi bukan wajib, mungkin saja. Allah letak kufur pada seorang tadi mungkin, bukan wajib. Sebab tu kalau kita tengok yang kafir ni sampai kita tak sangka nak Islam. Sayyidina Umar ni tak tahu lah jahat, tak tahu nak Arab, tapi Islam. Sayyidina Hamzah begitu juga, Mike Tyson begitu juga kan, Michael Jackson. Mana orang yang kita tak sangka. Dan begitu yang tak sangka iman yang cukup hebat, macam Barsisa, Ba'an bin Ba'urah, iman yang cukup hebat. Tapi oleh kerana iman yang ada mungkin di sisi Allah, maka Allah boleh ambil bila-bila saja. Iman yang dia buat tu bukan wajib, kufur yang dia buat tu bukan wajib, kaya tu bukan wajib, miskin tu bukan wajib. Ini maknanya mungkin. Jangan kita hanya sebut mungkin, manusia dah bukan, harus saja. Dan benda yang ada ni, walaupun kita tengok wajib, tapi sebenarnya mungkin semua di sisi Allah. Kita tengok hukum adat, wajib adat ni wajib, tapi di sisi Allah, harus. Kalau accident berapa, motor sampai hancur tapi orang tak mati. Kalau adat ni mesti mati, tapi di sisi Allah boleh tak mati. Kalau kita faham hukum mungkin, hukum jaiz, hukum harus ni, insya-Allah teguh iman kita, kita tak akan sesat. Orang yang boleh engkar, dia boleh tidak tahu hukum jaiz, hukum harus ni. Bila dia jahil tentang hukum harus, kadang-kadang dia boleh bawa kepada kufur, dengan sebab dia engkar mukjizat, engkar mukjizat. Api menghangus, bukan wajib. Kalau kita kata bila api mesti hangus, kita telah engkar mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar tapi tak hangus. Itu nanti akan datang 14. Artinya tiada mesti tiap-tiap satunya, dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula juga bahawa ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Ni dia nak ambil istiqah pula. Istirna habis, kita nak langkah dah ni. Istirna dah habis, tak cukup lagi tu. Yang istirna ni pun dah memang tak ada manusia yang bersifat macam ni. Dia nak langkah pula, ada satu ni istiqah. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain, melainkan zat yang apabila difikir padanya pada zat itu, nyatalah bersepakai ia, bersifat ia. Artinya, melainkan zat ni, melainkan zat yang bersepakai ni, yang bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya, yang dipanggil sifat iftikar, iaitu wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat,
Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman. Ni 20 sifat tu kita beda-beda. Kalau tadi wujud bidang baqa' mukhalafal hawali qiyam bi nafsi, sama pasal kalam, kaunu sami'an basiran mutakaliman. Hal lebih-lebih tu duduk di iftikar. Mana? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan. 9. Hak kaunu tu tengok di makni lah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunu qadiran, kaunu muridan. Jadi 20 sifat ni sebenarnya 20 sifat tadi ada yang sebahagian yang duduk di istighna, ada sebahagian duduk di iftikar. Sebab apa dipanggil iftikar? Kenapa sifat ni duduk di iftikar? Sifat yang sebelah lagi duduk di istighna. Tadi saya sebut dah, kita kira logik. Bila Allah bersifat dengan wujudnya wajib, maka dia tak berhajat pada yang lain. Bila Allah ada dia sedia, maknanya ada ni tidak ada permulaan, siapa pun tak bagi jadi, dia ada dengan cara dia, maknanya dia tak perlu siapa bagi jadi. Ini yang bagi istighna. Bila Allah kekal, dia tak perlu siapa bagi mati dia. Tidak siapa pun, dia tak berhajat kepada sesiapa pun. Dan mukhalafah, ini bagi istighna. Iftikar pula bila Allah wahdaniyah, bila Allah esa, bila dia tunggal, maka berhajatlah yang lain kepada dia. Kalau Allah dua, mana iftikar itu dia tidak dipanggil Allah tu muftaqar, sebab bukan semua berhajat dekat dia. Tu nanti akan datang Syekh kata tu. Bila Tuhan dia ada dua, dia akan masing-masing dia akan ada makhluk dia. Kalau Tuhan dia dua, dia mesti ada masing-masing makhluk dia. Tuhan A, Tuhan B. Kalau Tuhan A, bila nama Tuhan dia mesti mencipta, dia mesti ada makhluk. Tiba-tiba ada Tuhan B, tak nama Tuhan B, kalau tidak ada makhluk, dia mencipta makhluk yang lain. Jadi makhluk Tuhan B tidak berhajat kepada Tuhan A, makhluk Tuhan A tidak berhajat kepada Tuhan B. Jadi dua-dua bukan nama Tuhan. Sebab tu nak bersifat dan iftikar, dia mesti wahdaniyah. Wahdaniyah ni sifat iftikar. Dengan sebab dia esa, dia tunggal, semua kena kembali kepada dia, maka wahdaniyah ini dipanggil sifat iftikar. Apa makna? Sifat yang menyebabkan yang lain perlu dan tumpu berhajat kepada dia. Ini bukan ikut-ikut suka nak letak ni. Dia bukan ikut suka ni, macam 20 sifat ni kita letak wujud dekat istighna. Dia bukan ikut suka-suka tak, dia ada alasannya, munasabah dia. Cuba kita fikir. Kudrat tak letak pada sifat istighna, dia letak pada sifat iftikar. Dengan sebab Allah Maha berkuasa, Allah kuasa segala-galanya, maka dengan sebab Allah amat berkuasa, yang lain perlu dekat dia. Yang lain perlu makanan, perlu hidup, perlu dan sebagainya, perlu kepada Allah sebab Allah ada kudrat. Maka dengan sifat kudrat ini, iftikar, perlunya yang lain kepada Allah. Kudrat, iradat, ilmu dia sekali. Kudrat akan buat tanpa persetujuan iradat. Kudrat, iradat akan tentu dan buat kalau tanpa ada ilmu. Jadi tiga sifat ini dipanggil sifat iftikar. Dan begitu juga kaunu aliman, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu hayyan. Begitu juga hayat. Hayat begitu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Oleh kerana Allah hidup, oleh kerana Allah hidup, maka yang lain perlu kepada dia. Ini dipanggil sifat perlu, sifat berhajat. Jadi kalau kita kumpul semua sifat tadi, kan, mana? 11 dengan 9 jadi berapa? 20. 20 ni dah cukup dah menjadi asas sifat ni. Allah itu memang layak digelarkan Tuhan, dan dia memang tupanan, yang lain tumpu dekat dia. Kalau siapa nak bagi dia Allah, kalau pok-pok mana nak buh nama Tuhan dia Allah juga, dia kena ada tupanan. Nak juga dia pun berbuk juga nak nama Allah kat mereka ni. Tuhan mereka kena syarat begitu. Nak buh boleh, kita kata boleh.
Tapi syarat Tuhan pun itu pandang. Dia kena ada wujud, kena bakok. Oh, kalau begitu Allah kamu, itu dia. Kalau tak ada. Senang lah nak jawab. Boleh tak ni kami gereja nak Tuhan kami nak nama Allah? Boleh. Syarat Tuhan tu dia ada sifat istiqah, istiqah. Memang tak boleh pun. Kalau ni pun Allah kita boleh tak apa. Tapi syarat Tuhan kamu tu dia istiqah, dia istiqah. Hak duk ketih batu besar tu kita spot dia buat apa tak boleh. Orang kata itu boleh. Tapi syarat dia kena ada tu. Kalau ada tu jalan. Kalau tak ada tak boleh. Oh, kalau macam tu ciri Tuhan tu, ya Tuhan kami lah. Berabuk nak buat apa tu. Dulu tak mau pun. Tak ada model lah. Ambil nama Tuhan kita pula. Baik. Nama apa pun. Itu. Kita kata begitu. Kalau nak pergi dia pening, syaratnya Tuhan kamu tu tupanan. Tak mengaji Al-Quran pun tak kerti. Syarat Tuhan kamu tupanan. Tupanan? Tak faham ke tak? Tak faham jangan? Itu bagi kita mengaji. Tak kerti pun kerti hari ni balik Tuhan tupanan. Boleh hati tak faham? Aku mengaji hari ni pun tupanan tak faham, boleh hati tak faham? Mengaji ni kita mengaji hidup bagi fahami Allah. Bagi fahami Allah. Kalau dah faham lagi, bila faham tak payah mengaji. Mengaji ni bila susah. Kalau kita mengaji hari ni dia susah nak faham, dia dapat pahala kalau dia usaha. Orang yang baca Quran, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa 'alaihi syaq wa huwa yatata'ta wa lahu ajran. Dan siapa yang baca Quran dan dia suka sangat dan yatata'ta, baca tergetak-getak, maka dia akan dapat dua ganjaran. Pertamanya susah baca tu, yang kedua dia baca Quran, yang kedua susah gigih baca tadi, dapat dua pahala. Kalau tanpa senang dapat satu pahala. Tanpa susah tu dia tu baru nama mengaji. Ta'allum, dia panggil bina takalluf. Takallafa, ya takallafu takalluf, ta'allama ya ta'allum. Dia sebut ta'allum, dia mesti payah. Dia kalau jenis gila suka seronok dia ustaz mengajar kita tak ada dengar. Tu bukan mengaji, tu dengar. Mengaji mikir muka monyok gitu kan. Dalam tempoh lena. Dia mengaji. Salah kau. Dia pun tak main lah. Tak main lah kan dia. Tu baru mengaji. Nak faham tak? Dia panggil bina takalluf. Cuba tengok dalam surah takalluf. Dia ta'allama ya ta'allum, takallafa ya takallafu, takalluf, berat. Dia panggil bina takalluf. Dia mesti ada masyaqqah tu baru dia bina tu. Kalau Tuhan kata tak guna kalimah ta'allama, ta'allum ni dia mesti payah. Tu baru mengaji. Duk mengaji macam ni ni baru nak mengaji. Duk dengar ha gelak suka gitu. Sedap hawas dengar tu bukan ngaji, tu dengar. Dengar aja. Pada takun maknanya au mustami'an. Lain tu. Au mustami'an mana nabi asing ataupun orang yang mendengar. Kun aliman. Au muta'alliman. Maknanya muta'alliman dengan sami'an lain. Mustami'an lain. Muta'alliman ni mesti kalau dia tak ada buku pun dia menulis. Kalau kata tak menulis pun dia tulis di otak. Fikir. Tu pilih di otak. Tadi kita kata pula zaman dulu mana ada kitab sama macam dah. Dia baca itu dengan audio. Kalau tak boleh audio pun dia hafal. Ingat berfikir. Tu. Kalau mustami'an dah ada apa tak kena fikir apa tu mustami'an. Ngaji, jangan malu. Dan reti ni Allah yang berkati. Kita mengaji seluruh ni wajib. Bukan wajib ni wajib mengaji. Reti ni kerja Allah. Kita mengaji saja, Allah yang bagi reti. Kalau malaikat tanya nanti pun nak buat macam mana? Aku mengaji je, Allah tak bagi reti. Nak buat macam mana? Yang wajib dia mengaji. Talabul ilmi. Dia tak kata ma'rifatul ilmi. Ma'rifatul ilmi wajibatul. Jenuh. Kena buka universiti semua. Berapa? Kenal ilmu tu wajib. Semua kena kenal. Siapa tak kenal mereka, tak reti parik, tak reti bak nikah bagi, semua biasa tak. Talabul ilmi. Menuntut ilmu tu wajib, bukan kenal ilmu. Kalau malaikat marah juga lawan dia. Lawan dia kubur dia.
Malaikat tak tanya lagi tu, dia pun faham. Begitu. Jangan malu ngaji tu. Saya dulu ngaji begitu buat payah. Ngaji di persyadat nama orang payah. Dia mengaji. Mula-mula mengaji saya tak faham. Bakurah tambah tuan-tuan orang ni. Mula-mula tempuh ni bakurah. Dia tak pernah mengaji dia tempuh ni. Memang payah semua. Memang payah. Saya sendiri pun mengaji kitab lain dulu. Tu mengaji bakurah pun payah faham. Tu dan guru saya tak sepayahnya saya mengajar. Tahu? Tak sepayahnya saya duk payah ni, saya duk campur macam-macam. Kalau tok guru saya sini mengajar bakurah, biasa lah. Ni duk campur berapa guru ni. Saya bagi malam ni. Tok guru saya sini pun kena dengar, aku tak pernah bagi pun. Tak saya campur tu, apa tadi campur sana campur sini, ambil saya mengaji ilmu lain. Pak. Dia bukan sama. Ni saya pula, ni saya mengajar. Tok guru saya tak mengajar macam ni. Saya campur lah. Ni kalau mana-kalau faham pun juga tak faham lah macam mana. Serah kepada Allah SWT. Kita duduk dapat pahala insyaAllah. Mengaji lama-lama Allah akan buka. Allah buka ni, bagi kita kena mengaji ni harap futuh daripada Allah. Bila nak Allah buka, tak khatam dia baca. Boleh, dia nampak syok tu. Bila Allah buka. Tapi dia nak buka bila tu? Kita kena sabar duk mengaji. Nak buka, bukan nanti balik di rumah tak mengaji. Kita duduk, dia buka satu hari, dia futuh. Allahu Akbar. Buka kitab apa pun nampak. Tak khatam pun boleh baca. Bukan nanti khatam, bila nak khatam ni tak baca, tak. Kita kira ilmu daripada Allah SWT. Begitu. Tengok, jangan malu, jangan apa. Duduk. Kalau tuang pun tak apa, nak buat macam mana. Duduk tahan. Sebab Allah nak buka ni, dia nak bagi bila kita duduk dalam medan ilmu. Dia takkan bagi kita duduk kedai kopi. Aku nak campak ada peluk. Itu sedap. Dia nak campak ni masa kita duduk di sini. Kita duduk mengaji, nak campak. Dan kalau hati kita duduk gantung nak mengaji, kadang di rumah ada campak. Memang hati kita duduk nak mengaji, dia akan campak di rumah. Saya sendiri pun kadang kita tak tahu bila Allah Ta'ala beri kita faham. Allah nak beri faham, kita tak tahu. Kita boleh reti. Tapi syaratnya kita kena usaha mengaji, duduk mengaji. Semakin payah, semakin tu Allah Ta'ala bagi. Dapat pahala semakin banyak. Jangan lari. Saya lari tak apa. Baik. Ni untung, boleh mengaji kita ni sebenarnya beruntung. Kita ni pun satu lagi payah orang baca. Payah. Orang pondok sendiri pun yang boleh baca kitab Arab, tak wangi baca kitab ni. Bakurah tak tahu kitab black, kitab keramat. Bukan semua orang boleh baca. Kalau orang tak mengaji dia punya tarikah dan guru dia tak mengaji pada guru dia, kalau Padaen, Tok Guru Padaen ni pegang dia. Kalau guru tu dia alim lagu mana pun duduk Mekah sampai 10 tahun, Mesir 10 tahun, dia tak pernah mengaji kat guru dia, tak ada bersangkut dengan Padaen. Jangan harap nak macam Bakurah, tak boleh. Hang duduk boleh, saat ni kena. Duduk kan? Boleh. Saat ni tanya saya satu bagi lari. Dia tak boleh, dia mesti kena guru. Kalau ada guru mengajar Bakurah, tanya, kamu mengaji kat siapa? Kalau tak mengaji Padaen pun, anak murid Padaen. Dia pergi cucu cicit. Dia mesti kena mari dekat pada Tuan Bakurah. Yang tidak, alim mana pun tak boleh. Untuk Padaen ni orang alim semua. Semua ulama takut dengan dia. Masa di Mekah ni semua ulama ziarah dia. Kalau dia dengar Tok Guru pergi Mekah ni, aku nak jumpa. Nak jumpa tu jaga. Nak jumpa ni dia tanya soalan macam-macam. Tok Guru, ni ada Tok Guru nak jumpa. Tok Guru anak murid berapa ribu. Tanya dia tanya nak jawab tak boleh. Dia jawab depan-depan. Ayah Tok Guru ni salah sik. Tu salah sik. Terkenal lah kalau di sik, di Kedah. Ali Muslimuddin. Dia boleh duduk di Mekah tu, ayah dia. Ayah dia Tok Haji Musa yang pengasas pondok sik. Tok Guru dah. Bila pergi Mekah, Tok Guru Padaen ni hebat tu, Tok Guru mengaji tak dia. Bila naik ke Mekah, dia berasa siapa nak boleh dengar kata Padaen ni orang hebat, Imam Muslimuddin, minta nak mengaji. Dia tak minta nak mengaji Faridah. Tok Guru Padaen ni sama tua yang jiwa Haji Musa. Dia kata, mu Tok Guru dah, anak mu ibu dah kat Kedah nak mengaji apa kat aku. Tak nak mengaji kat, kalau nak mengaji, Pak Long kena baca dekat saya satu. Pak Long tu ayah tu saya rasa. Pak Long kena baca juga. Nak baca lagu mana, nak baca kat Padang ni, Padang Alim ni. Tak apa mengaji, tanya depan ni. Duduk ramai-ramai tanya.
Pak Long, kamu tu jawab, nak jawab tadi. Pak Long bohong lama mana dah di Kedah. Pak Long kena bertobat. Kan? Pak Long dah bohong ribu orang di Kedah. Dia toyok. Toyok. Tu lah. Tapi pada akhirnya orang faham dia mak alim semua. Dia kata apa pun kan. Sebab pada tu dia panggil Haji Ustaz Rasid naik ke Mekah. Duduk situ jangan tinggal. Majlis satu pada akhirnya. Alim sungguh tu pada akhirnya. Tengok tadi, sifat tadi. Kalau orang ahli fizik sendiri, kalau dia tanya sifat, tiba-tiba dia beritahu sifat. Sifat ni ada dekat zat. Mudah cakap. Ada apa, bukan semua sifat ada. Ini macam Syekh sebut tadi. Hebat kita ni, hebat. Melainkan zat yang bersepakai bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu hayat, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan. Itu. Dan ada ia tiap-tiap satu tadi, tiap-tiap satu dari 9 itulah padanya pada zat Allah, padanya pada zat. Ini apa pada bersepakai? Bila bersepakai dengan 9 sifat yang dipanggil iftikar dan maha suci, mesti kena maha suci. Istihalah mesti kena. Tak lepas kalau tidak ada istihalah. Allah ada, bukan tiada. Darinya alam ini Allah sedia. Maha suci. Maha suci itu bukanlah maha suci. Boleh kita kata Allah ada, maha suci tiada. Darinya alam ini Allah sedia, maha suci binasa. Itulah. Tu ya Syekh sebut maha suci, maha suci. Sebab tu subhana ni cukup banyak dari Quran. Apa benda subhana ni? Maha suci Allah daripada segala yang tak layak. Ni. Dan maha suci daripada lawan-lawan 9 sifat. Kalau wahdaniyah lawannya ta'addud berbilang-bilang. Kudrat lawannya ajzul lemah. Iradat lawannya zuhul, lupa atau ghaflah. Ilmu lawannya jahil dan seterusnya. Maka diketahui daripada cakapan itu, tupanan bagi yang lain terkaya daripada yang lain. Maka diketahui daripada cakapan itu, cakapan mengenai tupanan dan terkaya. Itu tu, jaga. Pondok itu tu dia nak jaga sekali. Takut pi letak dekat link itu tu habis. Maka diketahui daripada cakapan itu perbahasan tentang tupanan dan terkaya. Bahawasa terkaya itu kelakuan, ini sifat. Bagi itu tupanan. Mana? Zat yang ditumpangkan dia. Mana? Allah. Jadi terkaya sifat bagi tupanan, itulah sifat bagi Allah. Dan bersatulah tupanan dan yang terkaya itu. Mana? Bersatulah. Bersatu di Allah. Maknanya Allah tu terkaya dan tupanan. Tupanan yang lain kepadanya, terkayanya daripada tiap-tiap yang lain. Dia mesti bersatu dua tadi. Kalau istighnaq saja tidak ada iftikar, tak jadi. Iftikar saja tidak ada istighnaq pun tak jadi. Dia kena perlu ada dua. Ini pergi dua rukun ketuhanan. Iftikar, istighnaq dan iftikar. Bagi situ. Nanti dia akan sebut. Maka diketahui pada cakapan itu bahawa terkaya itu kelakuan bagi itu tupanan. Dan bersatulah tupanan dan yang terkaya itu. Dan tiada membenar. Ini ataf pada kata Pak tiada nampak. Kan dia kata di atas tu tiada nampak. Dia ataf di situ. Dia bergantung di situ. Dan tiada membenar akal bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu
melainkan satu zat saja. Tak ada dah. Satu zat ni, tak nama tupanan. Satu zat jua, tiada yang lain. Ini tafsir bagi jua. Apa jua? Tiada yang lain. Sebab tu kita boleh cabar. Kalau hampa nak nama Tuhan hampa Allah juga, syaratnya Tuhan hampa tupanan. Tak apa, boleh. Nak pun, tak apa. Syarat tupanan. Kita jangan kata, tak boleh. Tak ni berkeliling kita tak? Boleh. Tapi syarat tupanan. Dia fikir sendiri. Mana ada tupanan daripada Allah? Itu dia jawab tu. Macam kita la ilaha illallah lah, tiada Tuhan selain Allah. Duk napi pun dah tak ada orang selain tu. Tak apa sampai nak butuh pandang boleh. Tak ada. Tu kata melainkan satu zat tu, tiada yang lain. Zat ni dia asalnya dia umum, tak kira lah zat siapa pun. Dia tak kata Allah, tapi memang kena ke Allah, tapi dia sebut umum. Nak nama tupanan dia ni satu. Sebab apa? Kalau dia bukan tupanan, sebab tupang ni benda lain semua tupang dia tu baru nama tupang. Kalau kita ni 10 tumpang saya, 10 dah lagi, saya bukan tupanan ni. Tupanan bila semua. Lepas tu dia kata, tak dapat tidak, nak nama tupanan ni mesti satu zat. Dia tak kata Allah, tapi mesti satu zat. Faham sini? Tu saya kata, kalau orang tanya, boleh tak Tuhan lain nama Allah? Saya kata, tak apa, nama. Tak ada masalah. Tapi syarat Tuhan kamu ni ada istinad fiqh. Kita tak perlu berkeliling dia. Ada istinad fiqh ya. Buat. Saya kalau orang tanya, Ustaz, boleh tak pakai mazhab? Tak apa, boleh. Syaratnya hang alim pada Imam Syafi'i. Kita jangan kata mana boleh berkeliling, mana boleh. Hang ni tak mau ikut, kena wajib kena ikut. Tak payah. Boleh nak buat mazhab lain. Tapi syaratnya kalau antara bahasa alim macam Imam Nawawi, hang mana? Tak kena berkeliling, kita pergi. Dia pun aku yang alim Imam Nawawi lah. Senang je kita boleh. Kita jawab itu. Saya tak bangkang. Ustaz boleh tak buat ni tak ikut mazhab Syafi'i, nak tak ikut mazhab. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada, bukan memang tak uji Quran tak kata. Syaratnya agak-agak kamu alim daripada Imam Nawawi. Tak apa, insya-Allah boleh buat. Boleh buat mazhab ni. Orang kata begitu. Boleh je tak boleh kan. Dia gitu je senang jawab dia. Sebab tu tak ada dah. Allah sahaja. Allah saja, tidak lain lah di sini. Tu. Tak ada lah. Sebab tu ilah Allah ni satu. Dia tak ada. Jangan kita duduk pergi pasing-pasing pula. Allah lain. Allah lain. Rabb lain. Ilah lain. Ilah dengan Rabb ni satu. Ahli sunnah wal jamaah. Kan kata lain tu macam doktor tanya itu. Tauhid uluhiyah rububiyah. Kita bila tu mazhab dia pun. Kata kita tak ada sama. Samanya Rabb. Rabb punya ilah. Dia tidak ada tauhid uluhiyah rububiyah ni di si ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak ada uluhiyah rububiyah. Sama je. Sebab orang kafir kalau kita kata mereka mengaku dengan rububiyah, tak uluhiyah tidak rububiyah. Kenapa Firaun kata ana rabbukumul a'la? Aku Rabb kamu yang a'la. Kalau kafir beriman dengan rububiyah, dengan Rabbnya Allah, tidak dengan ilahnya, kenapa Firaun kata ana rabbukumul a'la? Aku Tuhan kamu. Dan ilah ni dengan Rabb mana? Patut Allah tanya kepada Al-Anzal, alastu bi rabbikum? Adakah aku Rabb kamu? Soalnya Allah tanya, alastu ilahatikum? Adakah aku ilahukum, Tuhan kamu? Maknanya Allah tak tanya begitu, tapi Allah dengan Rabb. Alastu bi rabbikum. Kalau Rabb tu benda satu yang lain, orang kafir pun beriman, Allah tak kena tanya. Alastu bi rabbikum. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahum fa'budhu. Rabbus samawati wal ard. Allah ni Rabb bagi 7 langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Fa'budhu. Ibadatlah olehmu kepadanya. Nya ni mana? Rabb. Ibadat kepada Rabb. Mana Rabb? Rabb ilah. Bukan asing-asing. Itu saya kata itu ciptaan. Kita bukan kata lepas itu BIP kat mereka. Sebenarnya tidak ada beza, tidak ada ni perbezaan di antara ini. Ada ulama membeza-bezakan pula. Allah kata sini ittakhadhu
ahbaruhum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu ahbaruhum, mereka jadikan ulama-ulama mereka, abid tuk-tuku mereka, arbaban rab min dunillah, mereka jadikan pendeta-pendeta ulama mereka sebagai rab selain daripada Allah. Siapa kata mereka ni ada tauhid rububiyah? Sedangkan Allah kata orang kafir ni menjadikan tuku mereka rab. Aduh, ini saya cerita ni hak kita, ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama-ulama dulu pun tak pernah ada dibahagikan tauhid rububiyah uluhiyah. Saya tak mengkelikan nak pakai. Tapi yang kita marah sebab dia marah kita mengaji ilmu macam ni, tiba-tiba dia pergi bahagi tauhid kepada dua. Itu lebih lagi bid'ah, lebih besar bid'ah. Allah wala ya'murukum, Allah tak suruh kamu an tattakhidul malaikah, bahawa kamu jadikan malaikat wan nabiyyin dan mereka arbaban. Aku tak suruh pun kamu jadi malaikat dan nabi itu rab. Kenapa kamu jadikan malaikat dan nabi ni rab? Siapa kata mereka beriman dengan rububiyah Allah? Sedangkan Allah kata mereka menjadikan malaikat ni rab mereka. Kul huwa rabbi wa hum yakfuruna birrahman. Mereka dikafir dengan Tuhan yang Rahman. Muhammad, kul, katakanlah kepada mereka, huwa rabbi, dia tu Tuhan aku. Itu. Sebab tu bila sebut tupanan Allah, hanya kenal kepada Allah, tak ada yang lain. Jadi kalau dia bertanya je, syarat dan misi tupanan. Kalau tupanan ya, mana ada? Tak ada. Itu senang jawab. Baik. Mudah faham. Itu melainkan satu zat jua, tiada yang lain. Kerana jikalau berbilang-bilang, kalau Allah jikalau berbilang-bilang ni, berbilang-bilang tupanan. Tupanan ni makna Tuhan. Tuhan ni ramai. Kerana jikalau berbilang-bilang ni, berbilang-bilang tupanan, nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Di sini payah ni. Di sini sampai ada yang dah mengaji dah, bila Tok baca kat sini, dia main duduk mengaji. Dia main duduk mengaji. Sebab apa? Tak apa nak faham ni. Dia main duduk mengaji. Lepas tu dia tak main dah. Sebab dia dah habis dah. Kita cuma kat sini tu nak faham. Bila ada Tok mengajar Al-Quran sampai kat mana? Sampai ni dekat tupanan. Esok dia main mengaji. Ni dekat tupanan. Kalau malam siapa tak faham tu, tak apa lah tu. Dia okey lah. Kalau siapa faham, alhamdulillah ni kat sini. Ni kat sini. Sampai ada orang main mengaji kat sini saja. Dia alim dah, tapi dia mengaji kat sini saja. Baik, tengok Maka jikalau adalah yang lebih itu, dan jikalau berbilang tupanan, nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Tupanan hak seorang lagi lah. Mula-mula kata ada tupanan A lah, tiba-tiba ada tupanan B. Nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Hak tupanan yang asal, hak mula tu, setengah ni masuk dalam setengah daripada yang lain yang menumpang juga. Dia termasuk daripada jumlah yang lain yang menumpang. Sebab apa? Sebab kamu ada tupanan dulu daripada kamu lagi, dan kamu juga tumpang dekat dia. Maka jikalau adalah yang lebih itu, yang lebih daripada hak mula tu lah, tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga, dia pun ada juga rakyat dia, makhluk dia juga. Nescaya adalah yang satu itu mana? Hak mula, hak A tu. Faham tak ni? A, B ni. Daripada yang lain yang menumpang, hak A jadi tumpang dia pula. Kalau A, Tuhan A, tiba-tiba datang Tuhan B, dia ni kata aku Tuhan B. Kerana A ni dah mencipta makhluk alam ni lah. A kata, B kata aku Tuhan juga, aku mencipta. Maka Tuhan B ni dia termasuk dalam golongan yang menumpang Tuhan A. Sebab apa? Hang duk, aku ada lah. Aku ada, hang ada. Hang ada, aku ada. Hang tumpang aku buat juga, hang buat juga. Pakat tumpang. Baik.
Kemudian bila Tuhan B, dia pun mencipta makhluk, dia pun ada makhluk. Bila kita pandang di Tuhan B, dia pun ada, dia juga mencipta alam ini. Dari situ kita nampak A menumpang B. Kalau kita pandang di A di Tuhan dan dia membuat segala-galanya. Jadi kita pandang di A, lalu kita lihat, kita akan tahu kata B menumpang dia. Kalau kita tengok di B pula, A tumpang B. Sebab apa? Dia ni tumpanan, dia ni tumpanan. Apa dia tumpanan? Yang lain semua tumpu dekat dia. Hak ni pula, yang lain semua tumpu kat aku. Kalau hak ni semua tumpu dekat dia, B masuk. Kalau hak ni semua tumpu dekat dia, A juga tumpu dekat dia. Saat ni saya cerita, ada Al-Quran ni, ya kan? Bukan tak ada. Nanti. Baik. Kerana jikalau terkaya, baik, adalah yang satu itu, mana? Yang awal tu. Daripada jumlah yang lain yang menumpang juga. Maka tiadalah ia yang satu tu, yang awal tu, terkaya, dia tak kaya. Sebab apa? Dia dah berhajat kepada B. Tiadalah ia terkaya pula. Mana? Tadi tumpanan dah. Cek bila ada tumpanan B, dia tak kaya pula dah. Kerana jikalau terkayanya yang satu tu, mana? Tuhan asal tadi. Nescaya berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Yang lain tumpang dekat dia dan dia tak bayar yang lain. Bila ada B, maknanya bila ada B ni sama power dia, sama setara dengan dia, mencipta semua makhluk. Dan B itulah mencipta kursi, A lah mencipta kursi. Contohnya, macam kita dalam ni, A pun mencipta kita, B pun mencipta kita. Jenuh. Hani, kalau kita pening memang patut pun. Sebab apa? Sebab memang hak ni tak boleh berlaku. Kalau kita pening, okey. Sebab apa? Memang benda tak boleh berlaku. Bila tak boleh berlaku, kita cuba nak bagi berlaku juga, peningnya. Sebab tu kalau pening mana ni, okey, tu kira okey. Kalau dia tak pening tu dia tak faham. Siapa pening dia faham. Sebab apa? Benda ni memang patut kena pening. Sebab benda hak tak boleh berlaku, kita berlakukan. Nampak? Baik. Jadi maknanya A dia tumpanan, sebab yang lain duk tumpu dia. Dan dia tak kaya sebab ada tumpanan B. Jadi bertukar-tukar begitu. Dia terkaya, berhimpun, terkaya dan menumpang. Kalau dia terkaya, dia sudah berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Tapi dah, dia jadi menumpang pula bila kita tengok B. Bila kita tengok A, B pula jadi menumpang pula bila kita tengok A. Bila tengok A, B tumpang. Bila tengok B, A tumpang. Jadi pada ketika tu dia menumpang. Bila kita tengok dia tu tumpanan. Dan dia terkaya. Bila kita tengok di B, dia pula dah tak terkaya dan dia menumpang yang lain. Dan iaitu kalau begitu, dan nescaya maka tiadalah ia terkaya pula, kerana jikalau terkayanya Tuhan yang satu, yang awal tu, nescaya berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Dan iaitu berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Mustahil. Sebab apa? Tadi bila kita tengok B, Tuhan B, dia ada tumpang B. Dia ada tumpang B. Macam mana berhimpun terkaya dan menumpang, dan dia juga tak kaya dan juga tak menumpang? Kerana berhimpun padanya dua yang berlawan-lawanan. Berhimpun dua berlawan-lawanan. Dialah terkaya, dialah berhajat, dialah menumpang, dialah tak menumpang. Bila kita kata dia tumpanan, bila kita tengok B yang lain duduk di bawah dia. Tapi bila kita tengok di B pula, dia bertumpang pula dah. Jadi mana? Dialah tumpanan, dialah tak tumpanan. Dialah kaya, dialah tak kaya. Jadi mana berhimpun dua yang bulan. Dan ada padanya, pada Tuhan yang satu itu, ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Tak ada sesuatu daripada dirinya. Tak ada apa dekat diri dia. B jangan gelap. Ni kena dekat A ni. Kan? Ni disebut ni kena dekat Tuhan A ni. B jangan ketawa. Kamu sama juga. Dan demikianlah yang lebih daripada satu itu. Mana Tuhan B? Tuhan B sama adalah.
B jangan duk gelak dekat Tuhan A. Tuhan A, hang jangan duk mengaku hang tu halal, bila datang aku hang tumpang aku. Kan? Hang dah jadi hang ni bukan jadi orang lain semua tu bukan. Sebab apa? Ada yang terbuka. Dan kamu sendiri pun duduk di bawah aku sebab aku Tuhan. Kan? Dia duduk kata dekat A kata hang sama juga. Kan? Aku Tuhan juga. Bila kata aku yang mencipta, masa tu B pula duduk bawah dia. Ini kata dia. Ini maksud dia. Demikianlah yang lebih daripada satu itu. Yang lebih pada satu itu pun sama juga. Sebab tu nak nama Tuhan, mesti semua makhluk ni tumpu dekat dia semua. Mesti semua yang dia cipta alam ni semua, hak alam ni semua dia buat. Dia mesti begitu nama Tuhan. Dia tidak boleh bahagi-bahagi. Dalam masa yang sama, kita terima ni Tuhan ni, dan kita kata Tuhan B lah yang mencipta semua ini. Dalam masa yang sama, kita terima Tuhan A. Rakyat terima Tuhan A. Tuhan A kata aku yang mencipta semua ni. Sama-sama bau. Jadi Denny pada ketika itu Denny duduk di bawah ni, pada ketika ini Denny duduk di bawah ni. Jadi semua pakat duduk menumpang. Dia kaya bila kita tengok dia mencipta yang ni. Dia jadi menumpang bila kita tengok dia ni cipta. Bila jadi begitu, kita tak terima. Tak boleh. Ini panggil Tuhan. Lepas tu nanti Syekh akan sebut lagi nanti berkelain yang dua Tuhan. Kalau ada banyak, dia tak boleh. Dia tak nama Tuhan kalau maknanya Tupanan ni mesti satu, yang lain semua duduk di bawah dia. Kalau tidak, bila ada je B, terlucut jawatan Tuhan-Tuhan dua ni, dia kena puji Tuhan lain pula. Sebab tu tak boleh ada. Kalau ada satu zat yang dia ada sifat 20 ni dekat dia, maka dia ni memang Tuhan, tak siapa boleh buat. Dia mesti kena satu. Sebab di dalam 20 ni dia ada satu apa? Wahdanah. Kalau dua, habis. Kena dibahagi dalam pemerintahan. Lepas tu nanti Syekh akan sebut, kalau dunia ni dikerat dua, A buat, B buat, tak apa lah ni, kita terima lah dua Tuhan. Terima lah dua Tuhan, tak apa. Terima dua Tuhan, tak apalah, tak ampun, tak sampai lain lah. Okey, dua Tuhan buat. Tuhan yang buat, kalau bumi ni dikerat dua ni, Tuhan yang buat balik ni, satu buat balik ni. Tuhan yang buat balik ni, dia lemah sebab dia tak boleh buat balik ni. Tuhan yang buat balik ni, dia lemah sebab tak boleh buat balik ni. Tuhan balik ni, dia merintah balik ni. Tuhan balik ni, merintah balik ni. Hak balik ni, perintah balik ni, dia tak perintah balik ni. Itu juga. Kalau Tuhan ni, dia ada makhluk dia. Makhluk ni bukan makhluk ni. Makhluk ni bukan makhluk Tuhan ni. Apa Tuhan? Yang ni tumpu dekat Tuhan ni, yang ni tumpu kat Tuhan dia. Apa Tuhan? Itu tidak boleh ada dua. Tak boleh ada dua. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada dua Tuhan di langit dan bumi ini, la fasadata, hancur bumi ini. Bukan untuk kata ulama, la fasadata ni bukan kewasak, maknanya mulanya ada sebab tu binasa dah. Tak boleh ada. Tak boleh ada langsung. Kenapa? Dia kena faham itu dalam kitab. Bukan kata apa? Kalau langit ni ada dua Tuhan, A, B, hancur, degung, bau untuk tak. Kalau takdir ada Tuhan, dunia tak ada. Bukan kita hancur, tak boleh ada. Sebab apa? Mana mungkin dunia ni boleh berlaku dua Tuhan. Tak boleh berlaku dua Tuhan. Sebab apa? Kalau nama ada Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Masing-masing mencipta hak sendiri. Itu kalau kita panggil berasing-asing buat, itu kalau pakat. Kalau pakat. Pakat nak pergi hang buat sebelik ni, aku buat sebelik ni. Kan? Oh, pergi hang buat belik ni, aku balik tu. Kan? Balik Johor hang, balik Kedah pun. Hak Kedah tak boleh bentuk campur ada pun. Hak Johor tak boleh bentuk campur, hak Kedah tak boleh bentuk campur. Takdir pakat pula. Kalau takdir tadi itu kalau pakat. Kalau berkelahi memang tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Sebab tu dalam ayat lain pun Allah sebut, kan? Wala ala ba'dhu, nescaya akan meninggi, mana akan mencabar Tuhan yang mattakhadallahu min walad.